أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد حمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين
Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna 'azim. Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Sadaqallahul azim. Dan setelah Yusuf dijualkan di negeri Mesir, berkatalah orang yang membeli Yusuf kepada isterinya, berilah dia layanan yang sebaik-baiknya, semoga ia berguna kepada kita, atau kita jadikan dia anak. Dan demikianlah caranya kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi Mesir untuk dihormati dan disayangi. Dan untuk kami mengajarnya sebahagian dari ilmu takbir mimpi. Dan Allah Maha Kuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkannya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan ketika Yusuf sampai ke peringkat umurnya yang sempurna kekuatannya, kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya bersungguh-sungguh memujuk Yusuf, berkehendakkan dirinya. Dan perempuan itu pun menutup pintu-pintu serta berkata, marilah kemari, aku bersedia untukmu. Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang keji itu. Sesungguhnya Tuhanku telah memeliharaku dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya. Dan Yusuf pula mungkin timbul keinginannya kepada perempuan itu, kalau ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya tentang kejinya perbuatan zina itu. Demikianlah takdir kami untuk menjauhkan dari Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang keji. Kerana sesungguhnya ia dari hamba-hamba kami yang dibersihkan dari segala dosa. Dan mereka berdua pun berkejaran ke pintu, serta perempuan itu mengoyakkan baju Yusuf dari belakang. Lalu terserempaklah keduanya dengan suami perempuan itu di muka pintu. Tiba-tiba perempuan itu berkata kepada suaminya, tidak ada balasan bagi orang yang mau membuat jahat terhadap isterimu, melainkan dipenjarakan dia atau dikenakan azab yang menyeksakan. Yusuf pula berkata, dialah yang memujukku berkehendakkan diriku. Suaminya tercengang mendengarnya. Dan seorang dari keluarga perempuan itu yang ada bersama-sama tampil memberi pendapatnya dengan berkata, jika baju Yusuf koyak dari depan, maka benarlah tuduhan perempuan itu. Dan menjadilah Yusuf dari orang-orang yang berdusta. Dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu. Dan Yusuf adalah dari orang-orang yang benar. Setelah suaminya melihat baju Yusuf koyak dari belakang, berkatalah ia, sesungguhnya ini adalah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan. Sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya. Wahai Yusuf, lupakan hal ini. Dan engkau, wahai Zulaikha, mintalah ampun bagi dosamu. Sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang bersalah. Masih lagi dalam penafsiran surah Yusuf, surah yang ke-12 pada juzuk yang ke-12, pada ayat yang ke-21 sehinggalah ayat yang ke-29. Ayat-ayat yang kita bacakan ini memasuki fasa baru dalam kehidupan, dalam kisah, dalam peristiwa Nabi Allah Yusuf AS. Kita sudah melihat atau sudah pun menafsirkan fasa pertama antara Yusuf dengan ayahnya Yaqub AS, dan fasa yang kedua antara Yusuf dengan adik-beradiknya yang berkesudahan baginda dibuang dalam perigi dan dijual menjadi hamba. Maka fasa ketiga menceritakan bagaimana siapakah yang membeli Nabi Allah Yusuf AS.
Allah berfirman, wa qala alladhi ishtarahu min Misr, dan berkatalah orang yang membeli Nabi Allah Yusuf dan ia berasal daripada Mesir, limraatihi, kepada isterinya, akrimi maswahu, muliakan budak ini, asa an yanfa'ana, semoga ia memberi manfaat kepada kita, au natakhidahu walada, atau kita mengambilnya sebagai anak angkat kita. Baik, kebanyakan para ulama tafsir menyatakan lelaki yang membeli Nabi Allah Yusuf yang tidak disebut namanya. Dalam Quran Tuhan tak sebut namanya. Namun dalam setengah-setengah kajian sejarah menyatakan bahawa lelaki tersebut merupakan Ra'isus Syurtah, iaitu ketua polis di negara Mesir, dan merupakan menteri dalam negeri, Al-Waziru biha, menteri dalam negeri yang menjaga keselamatan Fir'aun ataupun keselamatan negara Mesir. Kerana itu dia dengan mudah memasukkan Nabi Allah Yusuf dalam penjara tanpa melalui mahkamah. Kerana kuasa yang ada di tangannya, menteri dalam negeri dan ketua kepada unit keselamatan ataupun polis. Dan setengah menyatakan namanya ialah Qitfir. Namanya ialah Qitfir yang melihat Nabi Allah Yusuf dengan firasat yang benar. Sehingga dia berkata kepada isterinya, pendapat yang masyhur di sisi kalangan ahli tafsir, nama isterinya ialah Zulaikha. Namun Quran juga tidak menyebut namanya. Kerana Quran nak tunjuk tentang Nabi Allah Yusuf, maka nama-nama lain semuanya tenggelam. Kerana menjadi kebiasaan dalam memberi pengkesahan, maka Allah Ta'ala akan menyebut watak utama supaya semua manusia mengetahui mesej yang ada di sisi pemegang watak utama ini. Hatta kalau kita tengok orang buat pembikinan filem pun ditenggelamkan banyak watak-watak lain untuk menunjukkan watak utama, supaya mesej itu jelas tentang apa yang nak dibawa. Maka Al-Quran mendahului hal ini. Kerana itu banyak watak-watak yang tidak disebut. Siapa nama raja, siapa nama isteri, siapa nama yang membeli, siapa nama adik-beradik, semua tidak disebut. Dan tambahan pula watak-watak ini kerana melakukan kesalahan yang banyak, maka tidak wajar ditonjolkan kelompok yang membuat salah, sebab dalam konsep dakwah Islam dan tarbiyah Islam, kita menunjukkan benda-benda yang positif pada masyarakat. Kita tak tunjuk benda negatif. Sebab itu TV kita, surat khabar kita mesti dipenuhi dengan aura positif, hal positif. Hatta kita dalam mendidik anak-anak kita jangan banyak cerita negatif, cerita positif. Maka Al-Quran menceritakan tentang orang-orang yang positif. Orang-orang yang mesti dan wajib dicontohi para Nabi. Sehingga semua para Nabi ini dinamakan nama mereka. Manakala golongan-golongan yang lain, apatah yang fasik di kalangan mereka, jarang diberi nama. Hanya beberapa orang yang disebut nama. Itu pun disebut gelarannya, bukan namanya. Seperti Fir'aun. Dan seperti Abu Lahab. Dia tidak disebut namanya, gelarannya. Abu Lahab itu gelaran, bukan nama dia. Namanya ialah Amru bin Hisham. Namanya ialah, kita katakan, nama kepada Abu Lahab bapa saudara Rasulullah bukanlah nama Abu Lahab. Itu nama gelarannya, Abu Lahab. Maka di sini kita lihat bagaimana Al-Quran menunjukkan watak yang paling baik sekali. Maka disebut nama. Kalau kita perhatikan Quran, bila Allah menyebut tentang kelompok-kelompok kafir, fasik, tak disebut nama. Hanya disebut kelompok pembesar, kelompok pemerintah dan sebagainya. Dan demikian juga, kadang-kadang Al-Quran tak sebut kerana bukan watak ini yang nak ditonjolkan. Tak penting apa watak ini. Kerana itu bila Allah menyebut wa qala alladhi ishtarahu min Misr, berkata orang yang membelinya tanpa menamakannya siapa. Dan lelaki ini berkata pada isterinya, yang saya kata yang popular di si ulama tafsir ialah Zulaikha. Dan setengah menyatakan namanya bukanlah Zulaikha tapi Ra'il. Namanya ialah Ra'il. Ada yang kata Zulaikha, ada yang kata Ra'il. Tapi Al-Quran menyebut isterinya. Isterinya. Supaya menjaga Nabi Allah Yusuf dengan baik. Sebab lelaki yang membelinya ini melihat bahawa Nabi Allah Yusuf ini ada sesuatu pada dirinya. Ini disebut firasat. Disebut, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, afrasun nasi salasatun. Orang yang paling tajam firasatnya 3 orang.
Yang pertama, Azizu Misra hina qala limraatihi akrimi mathwahu. Pembesar Mesir, waktu dia berkata, jaga Yusuf ni elok-elok. Walaupun Yusuf masih kecil, dia nampak Yusuf ini ada kedudukan untuk suatu hari nanti. Sebab itu dia kata jaga elok-elok. Yang kedua, perempuan yang berkata kepada ayahnya berkenaan dengan Nabi Musa, ya abati istajir, wahai ayahku, lelaki ini elok kita gajikan dia. Wanita, firasat ni tajam. Waktu melihat Musa, dia tahu Musa ni orang baik. Walaupun dia baru jumpa sekali, dia kenal. Dia tak ta'aruf pun. Tapi dengan melihat Musa, dia tahu orang baik, dia mencadangkan kepada ayahnya supaya jadikan lelaki ini bekerja bersama mereka. Yang ketiga ialah firasat Abu Bakar ketika mana melantik penggantinya Umar Al-Khattab. Ini firasat yang kuat. Ketiga-tiga mereka ini punya firasat yang kuat. Maka ketika mana lelaki ini berkata, muliakan Nabi Allah Yusuf ini. Kebanyakan para ulama tafsir menyatakan Al-Aziz di sini disebut dalam ayat yang lain dengan perkataan Al-Aziz, itu pembesar Mesir. Imra'atu Aziz, isteri pada pembesar Mesir. Di mana dia seorang lelaki yang mandul, yang tidak mempunyai anak. Tidak mempunyai anak, bahkan dia tidak dapat menggauli isterinya. Namun dia berkahwin sebagaimana protokol mana-mana pembesar, mana-mana pemimpin negara, mereka mesti punya isteri untuk hadir ke majlis-majlis diraja dan sebagainya. Tapi kebanyakan para ulama tafsir menyatakan bahawa Al-Aziz ini ataupun setengah menamakannya sebagai Qutfir ini seorang lelaki yang tidak punya anak dan tidak punya kemampuan untuk menggauli wanita. Oleh kerana itu, dia tidak punya cemburu yang banyak kepada isterinya sebab ketidakmampuannya sendiri. Maka Allah Ta'ala cerita lagi, wa kadzalika, demikian itu dengan Nabi Allah Yusuf tinggal di Mesir dan duduk dalam rumah pembesar Mesir, dibesarkan dalam suasana pembesar Mesir. Ini adalah tanda-tanda kami akan kukuhkan kedudukan Nabi Allah Yusuf di muka bumi. Bila Allah Ta'ala nak mengangkat seseorang, Allah Ta'ala akan memudahkan sebab-sebab yang terhampar di hadapan dia. Dimudahkan. Bila Allah nak angkat seseorang, dijadikan dia belajar mudah kenal orang, mudah disayangi orang, maka dia akan naik. Demikian Nabi Allah Yusuf. Bila dia sudah membesar dalam rumah pegawai kerajaan, bukan menteri kabinet pemerintah Mesir. Bukan dengan pengaruh Zulaikha yang luas. Kerana pengaruh Zulaikha ini dapat dilihat bila dia berjaya mengumpulkan isteri-isteri pembesar lain untuk datang ke rumahnya dan mempersendakan mereka sebagaimana mereka mempersendakan Zulaikha. Berarti seolah-olah Zulaikha ni macam ketua wanita kepada isteri-isteri pembesar Mesir. Maka ini penting. Kenapa? Nabi Allah Yusuf sudah dikenali oleh orang besar-besar. Orang tuan-tuan bila nak naik, maka dia pasti dikenali oleh orang besar-besar. Orang besar kenal. Walaupun dia cuma seorang budak, dia dalam kategori hamba yang diperhambakan. Satu-satunya Nabi dalam sejarah kenabian yang berada pada kedudukan hamba. Ya, Nabi-Nabi lain tidak pernah dijadikan hamba. Melainkan Nabi Allah Yusuf AS. Melalui fasa ini. Fasa diperhambakan. Namun, kerana Allah Ta'ala menjaga para Nabi, maka mereka tidak diperhambakan dengan penghinaan. Tapi kemuliaan. Sehinggalah pembesar Mesir ini berkata kita ambil dia sebagai anak. Namun ia kekal sebagai seorang budak suruhan dalam rumah tersebut. Maka Zulaikha yang membesarkannya, yang lebih banyak masa dengannya, melihat pembesarannya, melihat keindahannya, kecantikannya, maka ada sesuatu yang berlaku di rumah ini. Allah bawa cerita dalam rumah dulu. Kan Nabi Allah Yusuf sebagai seorang hamba pasti banyak menghabiskan masa dalam rumah. Sebab tempat dia kerja itu dalam rumah. Kerana itu bila Allah Ta'ala menyatakan Yusuf berada dalam rumah, dalam istana yang hebat ini sebagai satu alamat bahawa Allah akan mengukuhkan kedudukannya di muka bumi, walinu'allimahu min ta'wil ahadis, dan sebagai persiapan untuk kami mengajar kepadanya sebahagian daripada ta'bir mimpi. Kerana kita akan lihat selepas ini bagaimana Nabi Allah Yusuf mula menta'bir mimpi. Yang bermula daripada ta'bir mimpi dua orang banduan sehinggalah ta'bir mimpi diraja yang mengangkat kedudukannya. Nabi Allah Yusuf naik kedudukannya kerana ta'bir. Dikenali kerana ta'bir.
Satu ilmu yang tidak pernah ada pada mana-mana orang sebelum Nabi Allah Yusuf AS. Ilmu tidak ada pada orang lain. Nabi Yusuf ialah Nabi yang pertama yang diberikan ilmu takbir yang secara meluas. Namun kalau secara perbandingan, sebagaimana disebut oleh Imam Al-Qastallani, bahawa mukjizat ataupun takbir mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak. Rasulullah ternyata kalau kita baca hadis, banyak takbir mimpi daripada Rasulullah untuk menunjukkan Rasulullah itu lebih mahir dalam mentakbir mimpi. Sehingga Rasulullah bila mana selepas solat subuh, baginda berpaling ke belakang lalu berkata, "Halakum minar ru'ya?" Apakah di kalangan kamu pada malam hari ada mimpi-mimpi? Sehingga setiap sahabat bercita-cita supaya mereka bermimpi, supaya mereka dapat bercakap dengan Rasulullah SAW untuk cerita mimpi. Ini kata Abdullah bin Umar, sehingga beliau bermimpi dan beliau ceritakan mimpinya kepada Nabi SAW. Bahkan para sahabat bila bermimpi datang menemui Rasulullah. Dan Nabi bila mana bermimpi, Nabi menceritakan mimpinya pada para sahabat. Dan ini cerita mimpi. Wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Allah berkuasa atas segala urusannya. Maknanya bila Allah takdirkan sesuatu, ada sesuatu yang Allah Taala atau ada kebaikan dalam setiap takdir itu. Bila Nabi Yusuf melalui satu perjalanan hidup yang agak keras. Bayangkan didengki oleh adik-beradik, kemudian dibuang, dipisahkan dari ayah, dalam kematian ibunya, dijaga oleh ibu tirinya, kemudian dipisahkan daripada keluarganya, duduk di bumi asing, kemudian menjadi hamba, kemudian difitnah, kemudian masuk dalam penjara. Kehidupan itu begitu kita katakan tough ataupun begitu berat. Tapi Allah nak beritahu, wallahu ghalibun ala amrih. Allah menguasai setiap takdir yang Allah takdirkan. Yang padanya ada hikmah, kebaikan yang banyak. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tak tahu. Kebanyakan manusia, tuan-tuan sekalian, bila mana datang satu ujian, mereka mengeluh panjang. Bila datang suatu perkara, sedangkan mereka tahu mereka tak boleh ubah. Kerana Allah bila takdirkan sesuatu, maka dia tak boleh diubah. Yang sepatutnya mereka tahu hal tersebut, mereka redha dan mereka pasrah. Mereka bertawakal dan mereka berdoa. Mereka berikhtiar dalam sempadan yang Allah izinkan. Tapi kebanyakan manusia tak tahu. Mereka terus mengomel setiap takdir yang berlaku. Maka Allah bawa cerita Yusuf, lihat. Nampak takdirnya keras. Begitu kita katakan tragis. Tapi lihat kesudahannya. Lihat kesudahannya. Sebab itu wasangka baik kepada Allah. Dalam semua perkara. Kemudian kata Allah Ta'ala, walamma balagha ashuddahu. Ketika mana Nabi Allah Yusuf sampai usia matang. Kata ulama, usia matangnya ialah usia 30 hingga 40. Ini usia matang seseorang lelaki. Bukan usia matang seorang Nabi untuk mendapat wahyu. Antara 30 hingga 40. Walaupun kebanyakan Nabi mendapat wahyunya pada usia 40. Melainkan Nabi Isa yang mendapat wahyu pada usia 30. Ini dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Maka bila Allah menyebut, walamma balagha ashuddahu, ketika mana Yusuf sampai umur matangnya, atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepadanya kenabian. Kebanyakan para ulama menyatakan umurnya ialah 33 tahun. Dan sebahagian menyatakan, sebagaimana pendapat Hasan al-Basri, umurnya ialah 40 tahun. Artinya umur matang Nabi Allah Yusuf ketika mana dilantik, diutuskan menjadi Nabi dan menjadi Rasul ialah pada usianya 40 tahun. Mengambil kira keadaan semua para Nabi yang mendapat wahyu pada usianya 40 tahun, melainkan Nabi Allah Isa AS. Sebab Nabi Allah Isa ini dia dapat awal wahyu, kan dia akan turun kembali ke dunia. Dia mendapat wahyu pada usia 30 tahun, kemudian dia angkat ke langit pada usia 33 tahun, kemudian dia akan turun kembali ke dunia untuk memerintah dalam satu tempoh. Satu tempoh yang akan menyempurnakan ataupun akan melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Ini kebanyakan nabi-nabi dalam tempoh matang mendapat wahyu. Baik, bila Allah dah cerita intro yang Allah sebut, Nabi Allah Yusuf dijaga oleh keluarga di Mesir dan mereka ini keluarga pembesar. Dan proses penjagaan itu ialah alamat tanda-tanda Yusuf akan mendapat kedudukan yang istimewa di negara tersebut.
Dan dalam tempoh itu juga Nabi Allah Yusuf akan mendapat wahyu di Mesir. Nabi Allah Yusuf mendapat wahyu menjadi nabi di Mesir. Dan Nabi Allah Yusuf juga menzahirkan kepandaiannya mentadbir mimpi di Mesir. Hatta mimpi yang diceritakan kepada ayahnya Yaqub AS tidak ditakbirkan melainkan ketika mana Nabi Yusuf berada di Mesir. Dia cerita tengok 11 bulan, tengok 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Tapi dia tak beritahu takbirnya. Tapi takbir itu diberitahu sesudah ayahnya, ibunya, yakni ibu tirinya dan seluruh adik-beradik dia berkumpul di Mesir dan mereka sujud hormat kepada Nabi Allah Yusuf. Lalu baru Nabi Yusuf kata, inilah dia takbir mimpiku. Inilah takbir mimpiku. Jadi semua kemuliaan Nabi Allah Yusuf dapat di Mesir. Nabi Allah Yusuf AS, kemuliaan dalam rumahnya hanya diketahui oleh Yaqub AS. Tapi dicemburui dan didengki oleh adik-beradik. Sehingga dia melalui kehidupan yang keras. Melalui kehidupan yang dizalimi. Namun dengan berpindahnya ke Mesir, walaupun cara perpindahannya itu agak, kita katakan, agak hina ataupun agak dalam keadaan yang bukan satu perpindahan yang mulia, kan diperhambakan, diseluduk menjadi barang dan dijual. Namun Allah nak jadikan sebab ini berpindahnya ke Mesir walaupun cara pun untuk Allah muliakan dia di bumi Mesir sehingga dia memerintah Mesir. Sehingga dia diberi cincin kemuliaan, cincin pemerintahan oleh Raja Mesir ketika itu. Kemudian Allah menceritakan apa berlaku dalam rumah. Kerana peristiwa ini untuk mengangkat kedudukan Nabi Allah Yusuf dan menjadi pengajaran pada kita semua. Kata Allah, warawadathu allati huwa fi baitiha. Maka telah menggoda Nabi Allah Yusuf, wanita yang berada di rumahnya, yakni tuan rumah tersebut. An nafsihi, yakni menggoda Nabi Allah Yusuf. Wa ghallaqatil abwab, dan dia menutup pintu. Setengah riwayat sejarah menyatakan rumah Zulaikha ini ada 7 pintu utama. Artinya rumah-rumah besar lah. Macam rumah kita tuan-tuan ikut spek bomba je, pintu depan, pintu belakang. Spek bomba, depan, belakang. Mungkin 2. Ini rumah besar. Dia ada 7 pintu utama. Maka Allah menyebut ghallaqatil abwab. Zulaikha sendiri yang tutup pintu tadi. Sebab dalam rumah tu cuma mereka berdua. Kalau ada orang lain maka tidak mungkin Zulaikha menggoda Nabi Yusuf. Kerana ia akan menjadi saksi dan bukti. Maka pintu-pintu ini diselak, dikunci oleh perempuan. Kunci semua, kunci. Kemudian waqalat, dan dia menggoda sambil berkata, hai talat, datanglah sini. Hai talat. Ayat ni bolehlah guna untuk panggil suami kita, hai talat. Bang, datang sini. Tapi ini ayat ni ataupun godaan ini salah pada tempat dia. Kita nak goda suami kita tak apa. Tutup pintu kuat-kuat kemudian goda suami kita. Itu tak apa. Tapi ini perbuatan, kita katakan sunda atau perbuatan yang buruk. Dia buat 3 benda yang menunjukkan niat jahatnya. Pertama, dia menggoda dengan mencantikkan dirinya, melawakan pakaiannya dan memakai pakaian nipis. Dia ada banyak pandangan-pandangan pada mufassirin ketika mana mensifatkan pakaian yang dipakai, hiasan pada wajahnya. Sebagaimana seorang perempuan yang nak menggoda dengan wangiannya. Satu. Yang kedua, dia tutup pintu. Dia yang tutup pintu. Yang ketiga, dia memanggilnya. Yang pertama ialah rawadathu, dia buat perangai yang menggoda dengan pakaian, dengan solekan, dengan cara berjalan, dengan cara pandangan. Ini adalah kita katakan cara-cara perempuan menggoda. Dan ilmu ni perempuan maklumlah. Ini ilmu keturunan dia, perempuan-perempuan. Kemudian dia tutup pintu. 2. Kemudian dia memanggil Yusuf dengan berkata, hai talat, ke sini kamu wahai Yusuf. Dengan panggilan yang manja. Lalu Yusuf jawab dengan 3 jawapan. Yusuf berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswaya, sesungguhnya Tuhanku telah menjaga diriku. Tuhanku telah mengilhamkan aku. Dalam satu penafsiran perkataan innahu rabbi, sesungguhnya Tuanku, bukan Tuhanku, Tuanku yang ambil aku jadi anak angkat, ahsana maswaya, dia telah memuliakan aku menjadi anak angkatnya. Tak mungkin aku mengkhianati orang buat baik padaku. Dan satu penafsiran lagi menyebut bahawa innahu, yakni Tuhan, dalam penafsiran pimpinan Rahman,
Yani Allah telah mengilhamkanku untuk menunjukkan perbuatan itu jahat. Perbuatan itu buruk. Allah telah menjaga aku dengan akhlak yang baik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Nabi Allah Yusuf AS berkata, innahu la yuflihuz zalimun, orang yang zalim tidak akan berjaya. 3 jawapan. Sebagian Zulaikha buat 3 cara menggoda, maka Yusuf menjawab dengan 3 jawapan. Yang pertama menyebut ma'azallah. Ini adalah doa untuk kita berlindung daripada kejahatan maksiat. Setiap kali tuan-tuan kita terdedah dengan maksiat, kita didorong, kita digoda dengan maksiat, katakan ma'azallah. Ma'azallah. Ataupun boleh disebut wal'iyazabillah. Ataupun boleh disebut na'uzubillah. Andai kata kita terdetik, andai kata kita terpengaruh, bahkan kita didik, kita beritahu anak-anak kita doa ini. Andai abang long ke, kak long ke, nampak benda-benda tak elok, takut dipengaruhi, maka katakan ma'azallah. Aku berlindung pada Allah. Aku berlindung, aku memohon perlindungan daripada Allah. Innahu rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya Tuanku yang menjagaku telah memperelokkan layanannya padaku. Innahu la yuflihuz zalimun. Maka sesungguhnya tidak berjaya orang yang zalim. Walaqad hammat bihi. Tetapi Zulaikha tetap menggoda dia. Berkata hammat bihi, bersungguh-sungguh untuk menggoda dia. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau tidak kerana Yusuf ini sudah diilhamkan tanda-tanda kenabian, pasti Nabi Allah Yusuf juga akan tergoda. Kita macam kita selalu cakap lah. Dia ni kalaulah keadaan biasa memang kena, tapi dia dah makan ubat. Ni tu tak kena. Contoh kita sebut. Artinya dia panggil sesuatu yang boleh berlaku begini, tapi oleh kerana dia macam tu dah tak kena. Dia kalau ada tempat kejadian pasti dia ditenggelam sama, tapi dia tak ada. Nabi Allah Yusuf kalau tidak akan ada tanda-tanda alamat kenabian, nescaya dia juga akan bercita-cita untuk menerima godaan tersebut. Sebab itu kata Allah, walaqad hammat bih. Wanita ini, perempuan ini benar-benar menginginkan Nabi Yusuf. Benar-benar goda nekat. Berlaku-berlakulah nak goda. Wa hamma biha, dan Yusuf mungkin akan terpikat dengan, tertawan dengan, tergoda dengannya, laula kalau tidak kerana ra'a burhan rabbih, dia telah melihat tanda-tanda kebenaran dari Tuhannya, yakni alamat-alamat kewahyuan. Oh, dia akan menjadi nabi. Kadzalika, demikian. Linasrifa anhu su', kami lindungi Nabi Allah Yusuf daripada segala kejahatan, wal fahsya, dan daripada perkara keji, yakni zina. Sepakat ulama, semua para nabi Allah lindungi mereka daripada zina. Bukan semua para nabi Allah Ta'ala pelihara mereka daripada zuriat zina. Maknanya, tak ada seorang pun nabi yang lahir daripada penzina mak ayah, tak ada. Yang disebut sebagai sifah. Semua para nabi alaihi wassalatu wassalam Allah jaga keturunan mereka. Bahkan para nabi ini mereka tak akan berzina, dan demikian juga isteri para nabi tidak akan berzina. Walaupun kisah isteri Nabi Lut, kisah isteri Nabi Nuh yang mengkhianati suami, tapi khianat dia bukan dalam bab zina. Khianat dia dalam membocorkan rahsia dan dalam bersama dengan orang-orang yang menentang Nabi Nuh. Jadi kita kena tahu, kerana zina ni tuan-tuan sekalian, orang tak ada agama pun tak buat. Sebab dia keji. Perbuatan keji. Orang asli yang telanjang bogel tu pun, dia pun tak berzina. Dan kalau berzina, dia anggap kesalahan besar. Bukan sekadar kita katakan kalangan manusia, even binatang pun tak berzina. Binatang tak zina, jangan usah dia kahwin juga ke? Tetapi binatang dia ada cara perkahwinan dia. Bahkan disebut dalam satu hadis diceritakan bagaimana pasangan monyet. Ni pasangan yang melahirkan anak, tiba-tiba dia tinggalkan anak dia, lalu ini dilihat oleh seorang ulama atau seorang tabi'in, seorang sahabat, dia lihat rombongan atau kumpulan monyet di Yaman. Bila satu monyet betina tadi, dia anak tidur, dia pun tinggi ke tepi, dia pun cari jantan lain, kemudian mereka berzina. Lalu datang jantan dia yang sebenar, penyebab pada anak dia tadi, lalu mencium bontot dia, cium. Tanda bahawa dia berzina. Lalu dia pun menjerit kuat-kuat monyet ini. Lalu dikelilingi oleh monyet lain sambil dibaling batu sehingga monyet betina itu mati. Kita nak cerita fitrah, binatang pun tak.
Binatang pun dia ada proses untuk memilih pasangan dia. Kemudian dia akan bersama pasangan untuk satu tempoh. Sehingga berlaku penceraian musim mengawan untuk dia sama ada perbarui kontraknya sebagai suami ataupun tidak. Mengikut alam binatang. Artinya beritahu zina ni dikeji oleh mana-mana alam. Hatta di kalangan agama-agama lain sekalipun, mereka tidak mengizinkan zina. Mereka yang melakukannya, mereka akan pandang dengan pandangan yang buruk. Apatah lagi para nabi. Sebab itu sepakat ulama, para nabi tidak pernah terjebak dengan zina. Even keinginan berzina pun tak ada. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Kerana dia dari kalangan hamba kami yang ikhlas. Wastabaqal bab. Kedua-duanya ini lari ke pintu. Yusuf lari kerana dikejar oleh Zulaikha. Menuju ke pintu untuk selamat. Wa qaddat qamisahu min duburin. Lalu Zulaikha menarik baju Yusuf daripada belakang. Tarik daripada belakang. Wa alfaya, dan kedua-duanya tiba-tiba bertembung sayyidaha, bertembung dengan suaminya, yakni suami Zulaikha. Ladal bab, di depan pintu. Yang kebetulan suami dia memang nak masuk, dan ketika itu Yusuf berusaha membuka pintu. Pada kedudukan suaminya tengok Yusuf depan menghala jalan keluar, Zulaikha di belakang sedang menerpa dan menerkam Yusuf. Dari situ suami dah tahu siapa salah. Dan dalam keadaan pula Zulaikha tu berhias comel, Yusuf pula tidak dalam keadaan tidak terurus sebagai seorang yang bekerja. Takkanlah perempuan bila dia nak dizina sebagainya atau nak dirogol sudah pun bersedia dengan alat soleknya. Tidak mungkin. Melainkan dia memang nak menggoda. Tapi Zulaikha dengan pakaiannya, dengan solekannya, mana kepada kedudukan Yusuf depan, Zulaikha belakang. Yusuf pula dalam keadaan tidak terurus keadaan pakaiannya. Zulaikha pula dengan segala wangian dan sebagainya. Maka Zulaikha dengan cepat. Kerana orang yang bersalah dia dulu akan bercakap. Sebab dia nak lindungi kesalahannya. Lalu dia berkata kepada suaminya. Qalat, dan berkata Zulaikha. Ma jaza'u, apa balasan? Man arada bi ahlika su'an, orang yang inginkan melakukan kejahatan kepada isterimu. Illa ayusdana, melainkan kita kena penjara atau dikenakan hukuman yang berat. Baik, Zulaikha tak kata apa hukum orang yang nak rogol bini kamu. Tak disebut orang yang inginkan keburukan kepada isteri kamu. Dia tak menyebut secara tasrih, terang-terangan bahawa Yusuf hendak merogolnya. Kerana Yusuf memang tak melakukannya. Dan dia pun tahu Yusuf tak buat, maka dia menyebut Yusuf cuba buat benda tak baik pada dia. Man arada bi ahlika su'an. Tapi Yusuf menyebut secara sorahah dengan berkata, qala hiya rawadatni, dialah yang goda aku. Ungkapan ini mengejutkan suaminya. Hiya rawadatni, dia goda aku. An nafsi, yang dia mengajak aku berzina. Dia. Wa syahida syahidun min ahliha, maka ketika itu salah seorang keluarga, yakni keluarga Zulaikha, menjadi saksi. Dalam bab ini ada 3 pandangan ulama. Siapa yang menjadi saksi? Selain daripada suami dia dah nampak kebenaran, ada 3 saksi. Yang pertama kata ulama, saksinya ialah seorang lelaki yang merupakan setiausaha peneman kepada menteri ini. Dan dia ini adalah adik-beradik atau saudara pada Zulaikha. Sebab itu disebut min ahliha, daripada keluarga wanita itu. Ya, kebiasaan keluarga wanita, dia pasti membela wanita. Tapi dah tahu kakak dia macam tu perangai, maka dia pun menyebut tentang alamat dan amarat. Bukti bahawa siapa salah dalam hal ini. Dia kata kita tengok, siapa yang baju koyak depan ke koyak belakang. Kalau baju Yusuf ini koyaknya belakang, maka Yusuf benar, perempuan itu bohong. Kalau baju tu koyak depan, berarti perempuan itu benar, Yusuf berbohong. Pendapat kedua menyatakan ialah anak kecil. Dan ini pendapat yang ditarjihkan oleh kebanyakan ulama. Seorang bayi kecil yang merupakan bayi-bayi yang Allah berikan kemuliaan. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW tentang 3 anak lelaki yang boleh bercakap. Pada usia kecilnya, di antara anak lelaki tersebut ialah anak lelaki yang ataupun anak bayi yang menjadi saksi kejahatan Zulaikha kepada Yusuf AS. Antara anak yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan bercakap pada usia kecilnya. Maka ini pendapat yang disebut dalam hadis. Takallama arba'atun wa hum sighar. Ada 4 bayi yang bercakap ketika mereka kecil. Bukan 3, 4. Ibnu Masyitah binti Fir'aun, anak Masyitah.
bercakap waktu kecil, syahidu Yusuf, yang menjadi saksi pada Yusuf, wa sahibu Juraish, iaitu kanak-kanak yang menjadi saksi pada Juraish, dan Isa bin Maryam. 3 di kalangan bukan Nabi, seorang Nabi. Itu Nabi Isa AS. Dan pendapat ketiga yang disaksi ialah baju. Tapi kebanyakan ulama tidak menerima pandangan ini. Baju tu jadi saksi. Seolah-olah baju ni berkata, lihat aku dikoyak bahagian mana, depan atau belakang. Kalau dia yang koyaknya belakang, maka wanita itu berbohong, Yusuf itu benar. Sebab perempuan itu yang kejar Yusuf, pasti ditarik baju Yusuf. Tapi kalau Yusuf yang nak merogolnya, Yusuf mesti berada pada posisi depan, maka wanita itu tadi mesti dikoyak baju depannya. Ini baju Yusuf, bukan baju perempuan itu. Tengok. Maka didapati bila mana suaminya tengok. Falamma ra'a qamisahu, ketika mana suaminya melihat pakaian Yusuf, qudda min duburin, koyak di bahagian belakangnya, qala innahu min kaidikun, ini perangai kamu wanita. Di mana suaminya tak kata ni perangai kamu, tapi dia menyebut umum. Memang wanita macam ni perangai ni. Macam ni perangai ni. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya fitnah kamu cukup besar. Macam saya sebut, kalau lah tuan-tuan pergi balai polis, perempuan buat report, lelaki tu cabur, polis tu ambil tindakan. Tapi kalau lelaki report, cik perempuan cabur saya, polis semua tahu satu balai. Tak percaya. Sebab tu kita lihat gangguan seksual, pasti lelaki yang kena, mangsa. Walau mungkin lelaki tidak. Mereka satu kes yang saya baca, yang berlaku di Britain, bila seorang lelaki buat report polis, orang perempuan menggodanya, baru dia kena tangkap. Itu satu sepanjang pembacaan saya. Yang berlaku, seorang lelaki Muslim di Britain, digoda oleh perempuan dengan isyarat lucu dan sebagainya, keadaan menggairahkan, dia report dia telah diberi gangguan seksual. Kebanyakan kalau secara realiti, kalau kita buat report lah kata perempuan goda kita, ada orang percaya atau tidak? Tak payah report polis, cerita kat kawan-kawan. Perempuan tu goda aku lah, dia cuba nak cium aku, orang tak percaya, orang muntah tu. Tapi kalau perempuan tu bawa cerita, Nabi pun tak terselamat. Jangan kata orang biasa, Nabi pun tak terselamat. Ini kisah Nabi Yusuf. Nak beritahu bahayanya fitnah wanita. Sebab itu orang lelaki kena jauhi fitnah tadi. Kalau perempuan buat cerita je, sebab itu kata pemimpin ataupun isteri suami pada Zulaikha, innahu min kaidikun, inilah tipu daya kamu wanita-wanita. Nak beritahu bahawa bukan cerita Zulaikha je. Semua perempuan-perempuan yang bila masalah agamanya, dia boleh buat tipu daya begitu. Apatah lagi perempuan mudah menangis. Lalu menurut lelaki ni cabul, lelaki ni itu dan ini. Sebagaimana berlaku pada Juraish. Menurut Juraish telah merogohnya, telah menjadikan dia mengandung. Sehingga rumah Juraish dirobohkan. Dan Juraish dipukul. Walau dia seorang wali yang hebat. Dihormati. Demikian juga kisah Nabi Yusuf sehingga dia dipenjarakan. Inna kaidakunna azim. Fitnah wanita itu cukup besar. Sebab itu kata ulama, fitnah syaitan lebih kecil daripada fitnah wanita. Bila Allah menyebut tentang kaidah syaitan, bila Allah kata inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Tapi bila Allah menyebut tipu daya perempuan, Allah kata inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan itu besar. Maknanya bila seorang lelaki tidak berhati-hati dengan perempuan, maka dia akan terjebak dengan fitnah yang dia tak mampu keluar. Jadi, kalau saya katakan Nabi Yusuf AS sendiri seorang Nabi. Bukan dalam keadaan Nabi Yusuf tadi, bukanlah seorang playboy, bukanlah seorang kaki perempuan. Dia cuma seorang remaja yang duduk di rumah, yang berkhidmat pada Tuhan, pun tidak terselamat. Bagaimana lelaki-lelaki yang mungkin terlibat dalam muamalah dengan perempuan dan sebagainya. Yusuf a'rid an hadha. Kata bapa angkat Nabi Yusuf, Yusuf tak mungkin buat yang ni. Tak buat. Yusuf tak buat. Yusuf, wahai Yusuf, kata lelaki ini, a'rid an hadha. Tolong rahsiakan cerita ini. Malu kita. A'rid an hadha, jangan bercakap. Dan memang Nabi Allah Yusuf bukan di kaki sembang. Memang dia betul-betul tekun duduk rumah dan dia tak bercakap dengan siapa. Yusuf, a'rid an hadha. Wahai Yusuf, sembunyikan kisah ini. Wastaghfiri, kamu pula wahai isteriku, mohonlah ampun akan dosamu. Mohonlah ampun. Innaki, sesungguhnya engkau, kunti minal khati'in, orang yang bersalah. Baik, apakah Zulaikha berpuas hati dengan kenyataan suaminya? Jawapannya tidak. Dan kenapa suaminya begitu tenang?
tenang. Walhal biasanya mana-mana lelaki kau nampak suasana yang begitu cemburunya tinggi. Yang pertama kerana kematangan suaminya sendiri. Suaminya bukan jenis guyuran, bukan jenis cemburu. Yang kedua, suaminya sendiri tahu kemampuannya tidak mampu untuk menafkahi isterinya. Dia tak boleh, tak mampu. Bukan dia seorang lelaki yang mandul. Hasuran yang tidak pernah bersama dengan isteri dia. Dan itu dia bila lelaki itu sendiri tahu kelemahan dia, maka dia tak berani cakap banyak pada isteri dia. Kalau seorang lelaki memang kelemahannya diketahui oleh isterinya begitu ketara, maka dia tak berani tunjuk lebih-lebih nak marah dah. Kalau dia tak ada kelemahan ataupun dia menguasai isterinya, pasti dia akan memarahinya. Seorang suami tahu bininya buat benda tak elok, mesti marah. Paling kurang kena cerai atau sebagainya. Tapi kenapa suaminya tak buat? Yang pertama kerana suaminya orang bijaksana, tenang, bukanlah kaki cemburu. Yang kedua kerana dia juga tahu kesilapan. Dia tak mampu. Maka Zulaikha bila mendengar percakapan, bicara ini, nasihat ini, dia tidak mempedulikan. Walaupun suami dia kata, istaghfiri li zambik, mohon ampun atas kesalahan kamu. Innaki kunti minal khati, kamu memang bersalah. Kerana bukti-bukti yang ada cukup jelas. Dengan watak Nabi Yusuf, dengan watak kamu wahai isteriku, dengan cara pakaian kamu, bahkan Allah menyebut bagaimana godaan-godaan dengan saksi pula. Artinya tuan-tuan, lebih daripada 7 perkara, bahkan lebih pada 10 bukti Yusuf AS seorang lelaki yang bersih. Yang kemuncaknya ialah pengakuan Zulaikha sendiri bahawa Yusuf memang bersih. Memang bersih. Tetapi bila orang yang menuduh itu sendiri yang mengakuinya, maka ia menunjukkan 100% ia bersih. Tapi ini ialah fasal yang kita katakan yang pertama dalam kehidupan dalam keluarga Nabi Yusuf. Sebelum Nabi Yusuf berpindah daripada rumah menuju ke penjara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.